Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Masya Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biiznillah, dengan izinnya, insyaAllah kita dapat bersama pada malam ini dalam satu pertemuan di alam maya ini. Mudah-mudahan Allah maghfir lana, Allah marhamna, Allah marzuqna. Wahai Allah, ampunilah kami. Wahai Allah, rahmatilah kami. Wahai Allah, rezekikan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian para tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam ini kita bersama di alam maya ini. Kesempatan kita dalam tempoh berkurung ini, yakni dalam satu suasana kuarantin di tempat masing-masing, maka sukacita saya membentangkan pada malam ini satu tajuk berkaitan dengan kemaafan, keampunan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sukacita saya merujuk satu pernyataan rasmi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam suratul Baqarah. Ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yakni mafhum ayat pada ayat ke-255, 285 sehinggalah 286. Dua ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah menyatakan kepada saya dan kita semua, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Sesungguhnya semuanya beriman kepada Allah, malaikah-malaikahnya, kitabnya dan Rasulnya. Yakni mereka mengatakan, kami tidak membeza-bezakan antara seseorang, yakni dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan, mengucapkan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamu lah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya.
ia mendapat pahala yakni dari kebaikan yang diusahakannya, dan mendapat seksa yakni daripada kejahatan yang diperbuatkannya. Mereka berdoa, Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukumi kami jika kami lupa dan kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kami dengan bebanan yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Engkau pikulkan kami, Ya Rabb, sebagaimana orang-orang yang sebelum kami yang tidak sanggup kami memikulnya. Berikanlah kemaafan bagi kami dan berikanlah keampunan bagi kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Sadaqallahul azim. Masya Allah, betapa bernilai tingginya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dibaca dan diperdengarkan kepada kita semua sebagai hamba kepadanya. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala menyantuni saya dan kita semua. Dan pada malam ini sukacita saya memilih dua ayat yang terakhir ni, kerana ada hikmah yang tersirat daripada itu surat. Bila mana kita membaca, bukan sekadar membaca ayat-ayat Allah, kemudian kita mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meneliti sehingga kita merenung, bertafakur dengan baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempoh berkurung ini, tempoh kita, bolehlah saya dan kita semua usaha, iaitu ada masa kita berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di ruang-ruang tertentu, di kediaman-kediaman masing-masing, di bilik masing-masing, yang mana tempoh bertenang ini kita guna pakai sebaiknya untuk kita bukan sekadar membaca ayat-ayat Allah, namun kita mentadabur, memperhatikan, merenung ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita faham betapa Allah Subhanahu Wa Taala mendidik akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta terpakai kepada kita umat mutahirin ini. Betapa diriwayahkan oleh Imam Bukhari, meriwayahkan daripada Ibnu Mas'ud, mengkhabarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratul Baqarah fi lailatin kafatahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa membaca bil ayataini, dua ayat akhiri, barang siapa membaca dua ayat dari akhir suratul Baqarah, daripada suratul Baqarah, fi lailatin kafatahu, pada kedua ayat ini mencakupinya, yakni daripada segala keburukan ataupun godaan syaitan, gangguan jin dan manusia. Hadis ini sangat baik untuk kita halusi betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan barang siapa membaca dua ayat akhir ni, dua ayat dalam suratul Baqarah ini, yang biasanya kita baca ketika tertentu,
Saya merujuk beberapa dalil, termasuklah bagaimana riwayah Ibn Mas'ud daripada Imam Al-Bukhari, bagaimana baginda Nabi SAW mengisyaratkan iaitu bacaan ini sunnah dibaca, yakni pada malam hari, iaitu sebelum kita tidur ataupun di antara maghrib, isyak dan sebelum kita tidur. Kita bacalah dua ayat ini, iaitu dua ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah, yang mengandungi hikmah yang begitu seni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dinyatakan oleh Imam Muslim meriwayahkan daripada Abdullah, ia mengkhabarkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana Rasulullah SAW ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mi'rajnya baginda Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Berlakunya pada malam Isra' wal Mi'raj. Sehingga kan baginda Nabi SAW berada di langit yang lapisan yang ketujuh. Di sanalah bagaimana riwayah ini menyatakan, dan baginda Rasulullah SAW diberikan tiga perkara, tiga hal. Yang pertamanya iaitu solat 5 waktu. Solat fardu 5 waktu diwajibkan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anugerah Allah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabbul Jalil, memberi satu kurniaan Allah kepada baginda Nabi SAW, iaitu ayat-ayat penutup dalam suratul Baqarah ini. Dan yang ketiga, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dan ampunan bagi umatnya yang melakukan dosa besar, dengan syarat tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah, subhana rabbiyal azim. Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kepada Rasulullah SAW dan terpakai buat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu anugerah amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang sebut, iaitu tiga perkara ini. Yang pertama, solat 5 waktu. Solat 5 waktu wajib, fardu bagi setiap yang mukhallaf, yang mana kita sama ada muslimin ataupun muslimat, apabila sudah akhir balik, maka dipertanggungjawabkan untuk menunaikan solat fardu 5 waktu. Cuma persoalan yang boleh saya timbulkan pada diri saya dan kita semua, sejauh mana penghayatan solat. Kita semua selama ini dah bertahun-tahun dah solat. Bayangkanlah usia saya selama sekarang ini, katalah kita berada pada usia 47 ataupun 48 tahun. Maka nisbah umur akhir balik bagi muslimin umur 15 tahun lah, katalah begitu. Maka lebih kurang berapa tahun? Hampir 30 lebih tahun dah solat. Cuma persoalannya, solat yang kita dirikan dengan nisbah bilangannya 5 kali sehari semalaman, apakah sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun solat itu tidak mampu untuk mencegah, wal-iyazubillah, diri saya dan kita semua daripada melakukan amal-amal maksiat. Inilah sebagai satu nada kedaifan pada diri saya dan kita semua. Kita kena mengaku betapa
perlunya hikmat sokongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penghayatan solat ini. Selama ini dah solat berpuluh-puluh tahun, termasuklah puasa dah berpuluh-puluh tahun. Sejauh mana makam solat kita ataupun tingkatan puasa kita, apakah diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Saya syorkan bagi penghayatan solat ini kita boleh mengambil manfaat syarah kitab Ihya Ulumuddin dalam bab yang menyatakan iaitu rahsia khusyuk dalam solat, ataupun mana-mana kitab yang para muallim mensyarahkan betapa pentingnya, sebagaimana Allah nyatakan firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah bagi orang mukmin, iaitu apa? Orang-orang yang mendirikan solat. Mereka dalam keadaan mendirikan solat, dalam keadaan khusyuk dalam solat mereka. Ini suatu usaha yang saya dan kita semua kena capai dalam kita memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala, kefarduan menunaikan solat 5 waktu ini. Kemudian anugerah Allah kepada baginda Nabi SAW dan kepada umat Muhammad SAW, iaitu 2 ayat yang terakhir ini, penutup dalam suratul Baqarah, iaitu ayat 285, ayat 286 ini. Dan disebut di sini berdasarkan riwayah Imam Muslim ini menyatakan 3 di antara anugerah Allah yang ketiga, iaitu apa? Iaitu keampunan taubah diterima bagi umat yang melakukan dosa besar dengan syarat tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Pastikan diri saya dan kita semua, iaitu jagalah iman kita, akidah kita, i'tiqad kita, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah, Hu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, ataupun ayat-ayat seumpama ayatul kursi dan sebagainya. Jangan sehinggakan terbatal akidah kita ini. Kerana bila terbatal akidah, Masya Allah, bagaimana boleh gugur iman ini? Iman boleh gugur seumpama batalnya wuduk. Wuduk boleh terbatal kerana ada beberapa perkara yang membatalkan wuduk. Begitu juga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai terbatal. Pastikan sepanjang hayat sampai ke malam ini, sampailah Allah Subhanahu Wa Taala menatijahkan ke peringkat finalis umur kita. Umur kita ni, kita kena isi dengan nilai-nilai benih keimanan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dah ada iman, jangan batalkan iman ini. Ada beberapa perkara yang boleh membatalkan iman. Seumpama tidak meyakini tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal seumpama itu kita pastikan jangan sampai terbatal iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila terbatal iman, wal-i'azubillah, sahih kita akan, wal-i'azubillah, bukan kita dan saya, kita semua minta perlindungan Allah. Allahumma ajirni, Allahumma ajirna minan nar. Ya Rabb kami, jauhkanlah kami daripada, peliharalah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dinyatakan, disebut bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salam, tiba-tiba baginda mendengar suatu suara pintu terbuka daripada arah atas. Jibril alaihi salam mengangkat pandangannya ke langit. Lalu dia berkata, itu adalah pintu yang dibuka di langit. Pintu itu belum pernah dibuka sebelumnya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, lalu turunlah malaikat darinya dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil
berkata, sambutlah khabar gembira atas dua cahaya yang telah diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, iaitu surah Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dalam suratul Baqarah, dan tidaklah engkau membaca satu huruf daripada keduanya melainkan engkau akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa, muslimin muslimah, para kenalan, sahabat-sahabat, para muallim muallimah yang menyaksikan pertemuan pada malam ini, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, menganugerahkan kita selain daripada anugerah bernilai tingginya suratul Al-Fatihah itu, maka disebut dalam dalil bagaimana Ibn Abbas menyatakan tentang anugerah Allah, iaitu di antaranya iaitu ayat-ayat terakhir dalam suratul Baqarah ini. Saya ulang sebut, yang dimaksudkan ayat-ayat terakhir suratul Baqarah ini iaitu ayat 285 dan ayat 286. Seumpama bacaan mukaddimah saya pada malam ini. Masya Allah. Maka kita halusi sedikit bagaimana tafsiran ayat ini. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka, yakni para rasul, menyatakan mereka mengatakan, orang-orang yang beriman mengatakan, kami tidak membeza-bezakan antara seseorang, yakni dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Ayat ini, bila saya merujuk tafsir Ibn Katsir ini, menyatakan orang-orang mukmin mengimani bahawasanya Allah adalah satu yang esa, sendiri dan kekal, tidak ada yang berhak diibadahi yang benar melainkan dirinya, dan tidak ada Rabb melainkan hanya dirinya. Dan mereka membenarkan seluruh Nabi dan Rasul, kitab-kitab yang diturunkan daripada langit kepada hamba-hambanya yang diutus oleh Rasulnya dan Nabinya. Mereka tidak membezakan antara Rasul yang satu dengan yang lain, sehingga mereka, yakni tidak hanya beriman kepada sehingga mereka, yakni tidak hanya beriman kepada sebahagian dan engkar terhadap sebahagian yang lain, tetapi seluruh Rasul dan Nabi itu menurut mereka adalah benar, baik, mendapat bimbingan dan petunjuk menuju jalan kebaikan. Meskipun sebahagian Rasul itu menghapuskan syariat daripada Rasulnya yang lain, Rasul lainnya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhirnya seluruh syariat mereka dimansuhkan kerana syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, dan akan tetap ada segolongan dari umatnya yang sentiasa berpegang teguh dan menetapi kebenaran. Inilah tafsiran tentang waqaf ayat ini. Dan bila kita halusi bagaimana ayat-ayat yang seterusnya, waqalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Apa maksud ayat ini? Iaitu, kami mendengar firman-Mu, ya Rabb, kami memahami dan mengamalkan sesuai dengan tuntutannya. Bila sampai pada ayat ini,
wa qalu sami'na wa ata'na. Maknanya kita kena sedar. Kita ni bila membaca ayat-ayat ayat Allah Subhanahu Wa Taala, seumpama kita benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita mengakui bahawasanya kita mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati nurani kita, di otak fikiran kita, kita menyatakan kami mendengar firman-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami memahami dan mengamalkan sesuai dengan tuntutan-Mu ya Allah. Ini maksud ketika kita membaca sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan disebut di sini bila mana sampai pada ayat ghufranaka rabbana. Ghufranaka rabbana, iaitu mereka berdoa, orang-orang yang beriman berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah memohon ampun, memohon rahmah dan belas kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sinonimkan suasana semasa di waktu kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa pun menjaga ataupun boleh menduga apa yang berlaku, suasana yang berlaku di sekeliling kita pada waktu ini. Sepanjang usia saya sendiri pun tak pernah alami lah. Tidak pernah alami suasana di kuarantin dengan perintah-perintah tertentu oleh pihak-pihak yang berkaitan, pihak berkuasa, atas maksud untuk mengekang penularan ataupun merebaknya coronavirus ini. Setakat semalam sehingga petang ini, kita telah diberi faham betapa peningkatan kes COVID-19 ini sehingga mencapai bilangan lebih 3 hingga mencecah angka hampir antara 3 ke 4 bilion manusia sekarang ini berkurung di kuarantin di suatu lokaliti masing-masing, sehingga akan dihadkan pergerakan saya dan kita semua. Saya ulang balik seumpama ucapan pada pagi tadi, di India saja melibatkan rakyat mereka sebilangan lebih daripada 1 bilion manusia telah diperintahkan untuk bertahan di kediaman masing-masing, tidak boleh melakukan aktiviti tertentu kerana untuk mengekang, memastikan mereka dalam keadaan terselamat. Begitu juga bagaimana didapati lebih 400,000 manusia sekarang ni telah dijangkiti oleh virus COVID ini. Coronavirus ini begitu cepat merebak sehingga akan mengakibatkan lebih 20,000. Mengikut statistik angka kematian setakat ini yang dilaporkan. Wallahu alam, mungkin lebih, tapi setakat yang dilaporkan secara rasmi lebih daripada 20,000 lebih kematian di seluruh pelosok dunia ini. Maka pada waktu inilah saya dan kita semua, bila mana kita membaca ayat 285 ini, kita hadirkan hati. Seumpama kita sendiri mengungkapkan kalimah maghfirah kepada Allah, ampunilah kami ya Rabb kami, ghufranaka rabbana, ghufranaka rabbana, ampunilah kami ya Rabb kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala mendengar permintaan hamba-hambanya. Kita semua, saya ulang sebut pada diri saya dan sebagainya, pada yang menyaksikan pada malam ini, kita semua hamba kepada Allah.
Inilah tempohnya bagaimana Allah sedang memperkenalkan diri dia. Rabbal Alamin, sebagai Al-Khaliq, pencipta, pencipta makhluk ciptaannya. Virus corona ni adalah makhluk ciptaan Allah. Bila mana Allah mengizinkan makhluk halus ni, subhanallah, satu makhluk ciptaan Allah yang begitu seni Allah jadikan, Allah izinkan mereka ini merebak merata tempat sehingga berkembang begitu pesat. Mereka membiak, berleluasa, Masya Allah. Maka kita mohon pertolongan dengan rahmat Allah. Mohonlah pertolongan dengan rahmat Allah, kerana solusi saya, iaitu secara setakat yang saya lihat, secara ilmu dan sebagainya, semua perkara ini boleh selesai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meneruskan ucapannya yang rasminya, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seseorang, yakni jiwa, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maksud pada wakaf ayat ini, ayat 286 dalam suratul Baqarah ini, para mufassir mensyarahkan, mufassirin menyatakan, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini merupakan kelembutan, kasih sayang dan kebaikannya kepada makhluknya. Masya Allah. Dalam musibah, dalam bala, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah keadaan yang berlaku sekarang ini. Pada diri saya dan kita semua berlaku dalam pengurusan hal ehwal makhluk maupun kita sebagai insan. Allah tidak membebani, memberatkan diri saya dan kita semua dengan setakat mana yang Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Setakat mana yang kita mampu tanggung, setakat itulah Allah akan takdirkan kepada setiap insan ini. Begitu jugalah dari segi melibatkan komuniti yang ramai, negara kita ini, Allah Subhanahu wa taala uji dengan peningkatan demi peningkatan. Namun demikian, dalam musibah itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan kepada makhluk ciptaannya. Kita lihatlah musibah yang berlaku, bala yang berlaku ini, ada positif, ada negatifnya. Ada positif, ada negatifnya. Yang kita tidak sukai, tentulah kita akan komentar. Secara umumnya kita tidak suka. Kita tidak suka dihadkan pergerakan diri. Biasanya kita boleh ke hulu ke hilir, tapi di waktu ini, subhanallah, Allah hadkan pergerakan kita. Hasil daripada had ini berlakulah keadaan-keadaan tertentu. Rupanya kita lihat hikmah yang berlaku ni, walaupun kita tak suka, kita lihat statistik, laporan bagaimana dengan bala ataupun musibah yang berlaku ini, subhanallah, turunnya kes-kes rompakan, kes-kes kecurian dalam negara kita ini. Dalam negara kita ini didapati turunnya kes-kes kecurian ataupun rompakan dan sebagainya. Jadi ada hikmah di sebalik takbir. Bagaimana Allah yang mentadbir alam ini sedang susun atur. Cuma kita ini kena, termasuk diri saya lah, kena menginsafi betapa bila mana Allah telah tentukan perkara itu adalah suatu yang kita kena terima pada qadarnya. Dan kita menginsafi, tentulah ada hikmah
daripada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb kami, tidaklah engkau engkau jadikan hal-hal ini, perkara-perkara ini sia-sia, maha suci dikau, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Masih ada kasih sayang Allah. Kita lihat orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah, sebahagian mereka kita dapati orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, bukan mesti orang yang jahat. Timbul persoalan, yang mati-mati ni, yang bukan Islam tu satu hal, non-Muslim tu satu hal, yang Islam ni ada timbul bual bicara di antara insan ini. Dia menyatakan kenapalah yang dijangkiti virus COVID-19 ini sampai membawa kepada ajal tidak dikenakan kepada orang-orang yang jahat, perompak dan sebagainya. Yang diambilnya dengan rasmi orang-orang masjid, orang-orang surau. Seumpama sebilangan di antara mereka didapati mereka yang soleh. Kita bersangka baik kepada orang yang telah kembali ke rahmatullah ini. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan kita dapati betapa dalam sirah membuktikan ada sebilangan sahabah Nabi SAW ketika peristiwa wabak ta'un, di ketika hayatul sabah, penyakit itu merebak, virus itu merebak sehingga di kalangan sahabat ada yang mati. Maka ada di sana keterangan hadis Nabi SAW menyatakan mereka itu mati sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala, syuhada akhirat. Masya Allah. Dan disebut di sini bagaimana ayat yang seterusnya Allah nyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Berkaitan dengan ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan beban yang dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang sebelumnya, iaitu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Dan jika kamu menzahirkan apa yang ada dalam hatimu, ataupun kamu menyembunyikan ataupun kamu menyembunyikannya, niscaya Allah membuat perhitungan denganmu tentang perbuatan itu. Maksud ayat ini, ayat 28, seingat saya ayat 284, sebelum datangnya ayat 286 ini, tentang ayat 284 ini, iaitu maksudnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala menghisap dan meminta pertanggungjawaban. Namun dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak mengazab melainkan disebabkan dosa yang seseorang miliki Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak mengazab melainkan disebabkan dosa yang seseorang miliki kemampuan untuk menolaknya. Adapun sesuatu yang seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya, seperti godaan dan bisikan jiwa, yakni hati, maka hal itu tidak dibebankan kepada manusia, dan kebencian terhadap golongan godaan, bisikan yang buruk merupakan bahagian daripada iman. Kadang-kadang berlaku fitnah dalam hati dan fikiran. Kita tak mahu perkara seumpama gangguan-gangguan dalam hati fikiran, lintasan-lintasan yang tidak baik ni. Maka Allah sifatnya Al-Hasib. Di neraca keadilannya, Maha Adil, Al-Adlu, menghukum manusia ini, insan ini, dengan syarat imannya benar kepada Allah. Dia tidak mahu perkara ini, namun berlaku bisikan godaan kepada manusia. Kerana setiap manusia ni ada qarin, pendamping. Pendamping di kalangan makhluk, yang mana setengah syarah menyatakan mereka, qarin itu adalah spesies jin, makhluk halus, yang sering membisikkan ke dalam dada manusia, ataupun membisikkan dengan cara-cara tertentu, sehingga kan kadang-kadang mereka melakukan dakwah tertentu. Maka
dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak mengira sekiranya kita tidak menuruti akan godaan mereka, dan kita tetap berusaha untuk memastikan kita tidak berlaku, tidak kalah dengan godaan-godaan itu. Tapi sekiranya godaan itu mendesak, menghasut dan sebagainya, menyebabkan fikiran kita tidak tenang, maka kita dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak mengambil kira. Perkara yang tidak disengajakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan. Termasuklah pada otak, fikiran maupun hati kita ada perasaan-perasaan tertentu, maka kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat seterusnya Allah nyatakan, laha ma kasabat, ia mendapat pahala yakni daripada kebaikan yang diusahakannya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala berupa melakukan kebaikan yang ia lakukan, maka ia akan mendapat pahala setelah apa yang diusahakannya itu. Maknanya apa? Pada wakaf ayat ini, pada kalimah-kalimah ayat ini, apabila kita melakukan sebarang kerja amal kebajikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita meringankan tulang empat kerat kita ini untuk kita melakukan amal kebajikan. Maka usaha ikhtiar yang Allah izinkan itu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sebaliknya, iaitu wa 'alaiha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat, dan akan mendapat seksa yakni daripada kejahatan yang diperbuatkannya, iaitu berupa keburukan yang diperbuatkannya, maka itu menyangkut amal perbuatan termasuk taklif, yakni yang harus dilakukan. Ini bagaimana kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala mengadili. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan memperolehi pahala di sisi Allah. Siapa yang melakukan kejahatan, maka dia akan mendapat seksa hasil daripada apa yang dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam rangka memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya dengan memohon kepadanya, dan dia telah menjamin akan memenuhi permohonan tersebut. Dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah membimbing dan mengajar kepada orang-orang yang beriman, yakni mereka untuk mengucapkan Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami sekiranya jika kami lupa ataupun tersalah. Permintaan orang-orang yang beriman kepada Allah termaktub dalam surah Al-Baqarah ini pada ayat 286. Dengan maksud apa? Bila kita baca, kita hadirkan hati ketika berdoa di sisi Allah seumpama ini, iaitu dengan maksud, iaitu jika kami meninggalkan suatu kewajiban ataupun melakukan perbuatan haram kerana terlupa, ataupun kami melakukan kesalahan kerana tidak mengetahui hal yang benar menurut syariat, maka minta kepada Allah jangan ambil kira. Jangan ambil kira akan kesalahan kerana kita terlupa ataupun tersalah. Ada perbuatan-perbuatan seseorang itu kerana dia terlupa ataupun dia tersalah, maka adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu meminta juga ihsan Allah. Pertimbangkan dengan sebaiknya. Allah ini maha mengetahui, al-alim, maha menghisap, maha ihsan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala iaitu tidak akan mengira sekiranya kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan
ada amal-amal yang tersalah itu, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada doa yang seterusnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Naam. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kami dengan bebanan yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Maksud pada ayat ini iaitu janganlah Allah Subhanahu Wa Taala membebani kita daripada amal-amal yang berat meskipun kita mampu menunaikannya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada umat terdahulu sebelum kita. Dengan lafaz kami tadi berupa belenggu-belenggu dan beban-beban yang mengikat mereka. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala engkau tidak mengutuskan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pembawa rahmah. Engkau, yakni Allah telah mengutuskan, engkau telah mengutuskan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pembawa rahmah untuk menghapuskan melalui syariat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan berupa agama yang lurus, mudah lagi penuh kemurahan hati. Masya Allah Ta'ala. Inilah doa yang warid daripada kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana kita mengungkapkan sebagaimana termaktub dalam ilmu wahyi ini, doa yang seterusnya Allah nyatakan, kita ulang sebut seumpama orang-orang yang beriman kepada Allah mengungkapkannya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan apa-apa yang tidak terdaya kami memikulnya. Iaitu maksudnya doa kita ini berupa kewajiban. Yang berupa kewajiban. Berbagai-bagai macam musibah ataupun ujian, janganlah engkau menguji kami dengan apa yang tidak kami mampu menjalaninya. Ini berkaitan dengan suasana sekarang ni. Sangat bagus doa ini. Doa yang berada pada ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah ayat 286. Bagaimana doa yang warid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara ilmu mengingatkan saya, doa yang terbaik adalah doa yang langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua terbaik, doa yang maksur daripada Rasulullah SAW. Allah beri ilham kepada baginda Nabi SAW mengungkapkan doa-doa. Dan doa-doa Rasulullah ni sangat banyak. Dan kita dapati secara ilmu Rasulullah SAW kerap berdoa. Cuma Rasulullah SAW ini ada berdoa dengan mengangkat tangan. Ada kala Rasulullah SAW berdoa dengan tidak mengangkat tangan. Ini secara ilmu kita kena faham dengan baik. Kadang-kadang kita mudah sangka yang tidak baik kepada seseorang yang kadang-kadang dia berdoa cuma tidak angkat tangan. Secara ilmu saya berkongsi sedikit pengkongsian tentang fi'li perbuatan Nabi SAW. Ada masa Rasulullah berdoa tidak mengangkat tangan. Seumpama ketika menaiki kenderaan. Ketika menaiki kenderaan, didapati Rasulullah SAW ataupun doa yang kita boleh baca, Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Termasuk juga doa keluar rumah. Doa keluar rumah seumpama bismillahi tawakkaltu ala Allah. Fi'li perbuatan Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Termasuk juga doa makan. Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Cuma nak angkat tangan ini, maka ulama syarah harus mubah, harus nak angkat tangan tak angkat tangan ni, setengah ulama syarah maknanya harus. Harus nak angkat tangan pun boleh, tak nak angkat tangan pun boleh.
Jadi dua-dua pihak maknanya kena bawa bertenang. Cuma setengah pihak menyatakan aulawiyatnya di mana, fiqh aulawiyatnya di mana. Kalau kita mengaji fiqh sunnah, Nailul Autar ataupun kitab Said Sabiq dan sebagainya, kita dapati ada para ulama mereka yang alim ini menyatakan keutamaan, kita pilih yang mana aulawiyatnya, yang lebih utamanya bagaimana perbuatan Nabi SAW. Yang penting maknanya secara khulasahnya Rasulullah SAW sering berdoa dengan ilmu wahyi, dengan kata-kata Allah, seumpama dalam suratul Baqarah ini. Begitu juga ketika berwuduk, ketika setelah berwuduk kita boleh berdoa, maka doa itu tidak angkat tangan. Tapi kalau nak angkat tangan, silakan, harus bagi sesiapa yang nak mengangkat tangan. Wallahu alam, selayaknya saya serahlah dalam mereka yang lebih arif tentang perkara ini. Dan disebut di antara yang akhir pada malam ini, ketika sampai ucapan rasmi Allah nyatakan waghfir, pada yang terakhir dalam suratul Baqarah ini, iaitu pada ayat setelah Allah nyatakan Rabbana la tu'akhizna, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna ni apa maksud dia? Wahai Allah, maafkanlah aku, maafkanlah akan kami. Wa'fu anna waghfir lana, ampunilah kami, ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Waktu ini sangat baik kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon maaf kepada Allah. Kita mohon maaf kepada Allah, dan kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah ampuni dengan maksud atas kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi antara kami dengan hamba-hamba-Mu. Yakni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sesama insan, manusia. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluang kita menyatakan waghfir lana warhamna, dengan maksud apa juga, dan rahmatilah kami. Saya ulang sebut perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, hatta yang kita alami sekarang ini, dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah akan selesai dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilah bagaimana dengan rahmat Allah? Apabila kita dalam keadaan tertib. Umat manusia ini dalam keadaan tertib, sedar diri dia tu adalah insan manusia yang serba kekurangan. Perlunya tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Tidak melakukan sebarang pekerjaan maksiat, termasuk hal-hal dalam kehidupan, termasuk dalam memastikan kita mengambil yang halal, meninggalkan yang haram, dan dalam masa yang sama kita minta Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kehidupan kita yang seterusnya. Dengan maksud apa? Pada waghfir lana ini, warhamna ini, iaitu dan rahmatilah kami, iaitu segala hal yang akan datang. Maka dengan taufik-Mu, janganlah Engkau menjatuhkan kami ke dalam dosa yang lain. Maka disebut oleh para alim ulama menyatakan, sesungguhnya orang yang berbuat dosa memerlukan tiga perkara. Pertama, ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang pernah terjadi pada dirinya, antara dirinya dengannya. Kita pertama, para ulama menyatakan ada tiga perkara yang kita kena faham dengan baik, iaitu kita kena dapatkan ampunan daripada Allah atas dosa-dosa yang pernah terjadi antara diri kita semua dengan pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah menutupi kesalahannya daripada hamba-hambanya yang lain, sehingga dia tidak mencemarkannya di tengah-tengah mereka. Maknanya minta
ihsan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tutup kesalahan kesalahan diri kita sesama insan supaya tidak terbongkar. Inilah hanya Allah saja yang tahu betapa setiap diri adalah pendosa. Yang berdosa di sisi Allah satu, yang berdosa sesama manusia. Pastikan sementara hayat ni masih ada, kita kena selesaikan dengan keadaan baik. Dosa kita dengan Allah satu, mohon ampun kepada Allah. Dosa sesama insan kena minta maaf. Kena minta maaf dan saling maaf memaafkan. Insya-Allah hati akan tenang. Dan disebut di sini yang ketiga, perlindungan darinya sehingga tidak terjerumus kembali ke dalam dosa yang sama. Bila seseorang itu berdosa, minta perlindungan Allah. Minta perlindungan Allah supaya kita tidak kembali terjerumus ke dalam dosa yang sama. Itu hakikat tentang ucapan Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kita minta perlindungan Allah agar Allah lindungi kita, tutup aib kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Dan semua pernah melakukan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dalam keadaan kita sendiri handle diri kita sendiri. Dan sangat baik satu lafaz yang Rasulullah SAW sebut di waktu pagi dan petang. Rasulullah menyatakan apa? Satu doa boleh dijadikan sebagai satu wirid kepada saya dan kita semua. Cuba ikut ramai-ramai. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang sentiasa hidup, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang terus menerus menguruskan makhluk. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang berdiri dengan sendiri. Aslih li sya'ni kullahu, kami memohon rahmah dengan kami memohon pertolongan dengan rahmahmu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau menyerahkan nasibku pada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Masya Allah. Yakinlah bila kita sebut Ismullahil Azam, kita rendahkan hati, minta pemeliharaan, pertolongan Allah, perlindungan Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Insya-Allah bila kita baca, kita hadirkan hati, dijadikan wirid secara pagi dan petang, insya-Allah Allah akan pelihara diri saya dan kita semua daripada terjerumus dalam kancah maksiat dan sebagainya. Dan akhirnya pada ayat yang terakhir, pada wakaf yang terakhir, iaitu apa? Iaitu anta maulana fansuruna 'alal qaumil kafirin. Bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ini menyatakan, apabila Allah nyatakan sendiri, dia menyatakan sesempurna sifat baginya, maka kita rendahkan diri kita, adab kita dengan Allah. Engkaulah penolong kami, yakni engkaulah pelindung dan pembela kami. Kepadamulah kami bertawakal, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, dan kepadamulah kami bersandar. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu. Dan kita menyatakan, maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir, iaitu orang-orang yang mengingkari agamamu, menolak keesaanmu dan risalah nabimu, menyembah ilah selain daripadamu serta menyekutukanmu. Maka tolonglah kami untuk mengalahkan mereka hingga pada akhirnya
kami mendapatkan kemenangan atas mereka di dunia dan di akhirat. Maka Allah menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala sesempurna bagi sifatnya menjawab permintaan kita. Amin, iaitu Allah membenarkan permohonan hamba-hamba yang beriman kepadanya. Jadi cukuplah sekadar ini pada malam ini. Secara khulasahnya pada malam ini, hakikat dua ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah ini sunnah dibaca pada malam hari. Kerana apa? Bila mana kita membaca, bagaimana diisyaratkan tadi, man qara'a bil ayat bi ayataini min akhiri suratul Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa membaca dua ayat dari akhir suratul Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat ini akan mencukupinya, iaitu kita akan terlindung daripada segala keburukan ataupun segala apa yang boleh menimpa diri, keaiban dan sebagainya. Allah akan pelihara, Allah akan jaga diri kita daripada godaan syaitan minal jinnati wan nas dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu tentu ilham yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk manfaat kita bersama. Dan jagalah iman kita kepada Allah, jagalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala agar terbela pada diri saya dan kita semua. Dan kita hakikatnya sebenarnya diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang berlaku ini adalah fitnah dugaan dalam kehidupan kita. Dan umat-umat yang terdahulu sebenarnya lagi hebat diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Suara-suara semasa ini dalam konteks contemporary ini, kita mendengar kenyataan-kenyataan yang kena bawa bertenang sebenarnya. Apa yang berlaku ini kena bawa bertenang, dan kita ambil masa berkhalwah dengan Allah. Di dalam bilik kita, di dalam ruang kediaman kita, kita berkhalwah dengan Allah. Yang ini dengan wasilah dengan ilmu wahyi, kita baca, kita tadabbur, kita perhatikan, renungkan, bawa fikir, tafakur dengan baik. Kita baca kitab tafsir. Sekiranya saya sendiri tak faham, saya akan rujuk orang yang lebih arif, para asatizah, para muallim dan sebagainya. Kita boleh bertanya dalam sembang, bicara secara santai dan sebagainya. Dan insya-Allah mudah-mudahan banyak hikmah yang berlaku dalam tempoh berkurung ini. Mudah-mudahan maknanya kita dapat memanfaatkan masa yang ada ni. Alhamdulillah, kelapangan di waktu ba'da isyak ini kita ada tempoh bertenang. Mudah-mudahan Allah sajalah yang menilai amalan kita selayaknya dikategorikan sebagai maknanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan bertakwa dan ikhlas sungguh beribadah kepadanya. Dan pesanan penghujung ini nak menyatakan inilah tempoh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang belum ada niat untuk berpuasa di bulan Syaban ini, bolehlah ambil beberapa hari berpuasa di antara 1 hingga nisfu Syaban ini. Berpuasalah saya dan kita semua. Kalau tak dapat lakukan semua, jangan tinggal semua. Kalau dapat sekurang-kurangnya ada 1 ke 2 ke beberapa hari kita berpuasa di antara 1 hingga nisfu Syaban ini. Dan kita buat persiapanlah secara ilmu, iman dan amal kita untuk kita, Allah panjangkan usia saya dan kita semua untuk mendatangi Ramadan. Adalah kita harapkan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hayat kehidupan ini. Dengan ilmu kita beramal, dengan iman kita beramal, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tingkatkan kedudukan kita, maqam kita di sisinya, yang bagaimana Allah sendiri sifatnya maha mendengar, maha menyaksikan. Dia sangat dekat dengan hamba-hambanya, dan dia memahami hakikat bila mana hamba-hambanya dengan taufik dan hidayah dari sisinya
mengikuti, menyusuri jalan yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Masya Allah, Allah sangat seronok seumpama pemuda yang beriman, beribadah kepada Allah lebih disukai daripada orang-orang yang lama, orang-orang tua. Jadi satu kredit, satu prospek, peluang kepada orang-orang muda. Masya Allah, Masya Allah. Ada sedikit timbul persoalan di sini oleh sahabat kita menyatakan macam mana nak puasa kalau ada masalah kesihatan. Jadi itu boleh ditimbang tara. Sekiranya banyak mudarat daripada manfaat puasa, maka tidak disunahkan puasa. Bagi orang penyakit seumpama diabetes yang kronik, kalau puasa tu menyebabkan maknanya sehingga tahap maknanya mudarat, ataupun ada kandungan anak dalam perut si ibu, maka puasa itu boleh ditawakufkan. Puasa yang wajib bagi orang yang mampu puasa. Jadi puasa sunat ni nak buat, tak nak buat pun tak apa, taklah berdosa. Tapi kalau tinggalkan, rugi bagi orang yang mampu buat. Sunnah-sunnah ni maknanya sesuatu yang sangat bernilai. Kita dapat bonus lah, dapat bonus. Sekarang ni musim kerajaan, pemerintah bagi macam-macam pakej ransangan. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi Allah sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahim. Walaupun musibah menimpa kita, sesuatu menimpa kita, sebenarnya Allah sedang memandang bagaimana cara kita ini menempuh rintangan ini dengan penuh sabar dan rasa syukur. Kita ada tempoh bertenang untuk kita berkhalwah dengan Allah dalam keadaan membaca ayat-ayat Allah ataupun mengungkapkan kalimah-kalimah menta'zimkan Allah. Tengok alam ini, la ilaha illallah. Tengok alam ini, kita sebut Allahu Akbar. Tengok alam ini, kita sebut Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kerana langit ini, langit itu sendiri tinggi. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia menjadikan langit ini bertingkat-tingkat. Maka kita sebutlah Subhana Rabbiyal A'la. Kita sebut Subhana Rabbil Azim. Hari-hari pijak bumi ini, walaupun dalam rumah. Jadi bagi sesiapa yang makan, setelah makan dia kena berjalan. Dia kena berjalan. Kalau orang lama sebut jalan 40 langkah. 40 langkah. Harus dia berjalan 40 langkah. Untuk menggerakkan aktiviti bagi perut, stomach dia ataupun kolon dia, supaya dia lepas makan tidak terus tidur. Kerana bila makan terus tidur, itu jadi lemah badan dan sebagainya. Cukuplah sekadar ini. Maaf saya minta atas keterlanjuran masa ini. Jadi doakan saya dan kita semua, mudah-mudahan kepada Allah lah kita minta taufik hidayah, kepada Allah jualah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat kenalan semua. Mudah-mudahan kita berdoa di sisi Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan perancangan musuh-musuh agama Allah, musuh-musuh Islam yang merancang memporak-perandakan kehidupan umat, sehingga ada kenyataan yang tersebarnya virus ini kerana anasir-anasir ataupun kejahatan-kejahatan makhluk ciptaannya, maka kita sebutlah dengan di sisi Allah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Insya-Allah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebagai wasilah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Mudah-mudahan kita beriman dengan keimanan sebenar. Allah lah mendatangkan syifa' wa rahmah dari sisi ilmunya. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Allahumma salli